Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Cikgu Azudin nak bincang satu soalan dari gerakan garis lurus. Soalan nombor 2 yang Cikgu tak sempat bincang waktu kelas malam tadi, iaitu sesi sembang kedai kopi yang bersama guru-guru. Jadi, Cikgu nak sambung satu soalan nombor 2 malam tadi tak sempat nak bincang. Rajah menunjukkan kedudukan dan arah gerakan dua objek P dan Q yang bergerak pada satu garis lurus masing-masing melalui titik tetap A dan B. Ada dua titik tetap kat sini, A dan B. P lalu dekat titik tetap A, Q lalu dekat titik tetap B, jarak AB 28 meter. Dia beri VP sama dengan 6 tambah 4T tolak 2T kuasa 2. Dengan T ialah masa selepas melalui titik A, manakala Q bergerak dengan laju mala negatif 2, objek P berhenti seketika di C. Soalan pertama, cari laju maksimum bagi objek P. Laju maksimum ialah kita kena tentukan bila laju maksimum itu berlaku, ketika mana. Macam mana nak tentukan dia? Kena bezakan dia lah. Bezakan VP terhadap masa. Kita akan dapat 4T tolak 4 tolak 4T. Okay, bezakan 4 tolak 4T dan samakan dengan sifar kerana maksimum minimum berlaku ketika gradien dia sama dengan kosong, dV dt sama dengan kosong. Jadi T sama dengan 1. Yang kita nak cari adalah laju maksimum. Jadi kita masukkan 1 tadi ke dalam fungsi laju balik. 6 tambah 4 darab 1 tolak 2, 1 kuasa 2 sama dengan 8. Okay. Soalan kedua, jarak dalam meter C dari A. Jarak C dari A, jarak adalah berkaitan dengan sesaran. Okay, jarak daripada dua titik ini sebenarnya adalah sesaran lah. Jadi untuk mendapatkan sesaran, mula-mula sekali kita cari dulu apakah masa ketika objek P berada di C. Di titik C, dia berhenti seketika, maka kita akan cari masa dia ketika dia berhenti seketika. Selesaikan persamaan kuadratik ini, kita akan dapat 3 dan negatif 1. Okay, definitely kita tahulah masa kena positif. Sekarang kita sudah ada masa, kita nak dapatkan sesaran C dari A, kita kena dapatkan fungsi sesaran dulu, iaitu SP sesaran pengamiran kepada VP. Kamikan VP kepada terhadap masa. Kita akan dapat 6T tambah 2T kuasa 2 tolak 2/3 T kuasa 3 tambah C. Okey, dalam fungsi sesaran ini ada C. Selepas kita buat kamiran tidak tentu. Macam mana kita nak tentukan nilai C? C ini adalah kita tengok di mana objek itu berada ketika T kosong. Itu cara nak tentukan C. Ketika T kosong, objek itu berada di titik A. Objek P berada di titik A. Jadi kalau kita ambil sesaran kita daripada titik A, maka T dia kosong, S dia kosong. Daripada titik A, T kosong, S kosong. Jadi dari titik A, dia punya SP ialah C sama dengan kosong lah. Jadi C sama dengan kosong, SP adalah 2 T kuasa 2 tolak 2/3 T kuasa 3. Jadi sekarang kita sudah ada fungsi sesaran bagi objek P dari titik A. Seterusnya kita nak cari sesaran ketika berada di C. Okay, SP sama dengan 6T tambah 2T kuasa 2. Okay, gantikan T itu sebagai 3. Tolak 2/3, 3 kuasa 3. Kerana T kita dah ada tadi, masanya adalah 3. Gantikan ke dalam itu, kita dapat 18. Jadi, jarak C ke A ialah 18 meter.
Alright. Yang soalan C ni yang mengelirukan. Sekarang kita pergi ke soalan C. Soalan C tanya, jarak antara P dan Q ketika P berada di C. Jadi kita dah tahu C ni adalah 18 meter. Jadi P berada di C, dia 18 meter kat sini. Jadi kita kena cari Q tu berada di mana. Mula-mula sekali nak kena cari Q, kita kena buat dulu sesaran bagi Q. Sesaran bagi Q ialah pengamiran untuk VQ. VQ dia kata mala -2, maka kita kena kamikan -2 terhadap masa. Jadi kita akan dapat -2T tambah C. Okey, kita nak tentukan nilai C untuk Q disebabkan oleh kita ada dua pilihan sekarang. Kita nak guna fixed point A ke kita nak guna fixed point B sebagai rujukan sesaran untuk Q. Kita boleh buat dua-dua. Kalau kita ambil A sebagai fixed point, dari A bermaksud ketika T kosong, C dia adalah ataupun S dia adalah SQ sama dengan 28. Dari A lah. Iaitu kerana ketika T kosong dia berada 28 meter di sebelah kanan A. Jadi saya gunakan titik A sebagai reference point untuk Q. Jadi nilai C dia adalah 28 lah. Jadi dengan kata lain, SQ sama dengan -28T, -2T tambah 28. Ini adalah daripada titik A. Kalau cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar nak guna dari titik B pun boleh. Kalau dari titik B, C dia akan jadi kosong. Okey, jadi whatever kita guna pun tak ada masalah. Kita akan dapat jawapan akhir yang sama. Okey, jadi apa yang kita boleh buat ialah T sama dengan 3. T sama dengan 3 kerana P berada di C ketika T sama dengan 3. Kita pun gantikan SQ -2 darab 3 tambah 28. -2 tambah 3, -2 darab 3, -6 tambah 28. Jawapannya 22. Ini adalah 22 meter daripada titik A. 22 meter berada pada titik A. Kerana kita guna reference point tadi, titik A, maka jawapan akhir kita ialah 22 meter daripada titik A bermaksud Q tu berada 22 meter dari titik A. Somewhere here lah. Itu 28, ini 22. So 22, Q berada dekat sini. 22 meter. Jadi dia punya beza dua ni antara 18 dengan 22. Jadi jarak PQ ialah 22 tolak 18 sama dengan 4 meter. Jadi 22 meter untuk Q tadi itu daripada point A. Kalau kita guna point B sebagai rujukan, maka kita ganti nilai, kita akan dapat nilai lain dan that nilai lain itu daripada titik rujukan B. Jadi benda tu boleh kita tukar-tukar, tapi end up kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, itu saja untuk video kali ini. Harapnya jelas dengan penjelasan saya. Kalau tak jelas, boleh komen dekat chatting kat bawah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.